Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sorry lambat seminit. Saya sambung lagi sebelum kita beralih kepada tajuk lain. Kita buat dahulu soalan 2015 nombor 10. Kita ada beberapa soalan lagi, kita cuba habiskanlah. Okey, so sekarang ni dia bagi dekat kita. Suara boleh dengar kan ni? Okey, saya dah pasang dah. Takut terlupa. Okey. So sekarang dia dah bagi paksi Y kita adalah yang warna kuning. Kemudian paksi X kita yang warna biru. Okey, biasanya Madam buat Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, jadi tempat Y kita sekarang ialah Y tolak dengan X. Manakala M, Madam nak kena cari dulu M sebab tak ada lagi nilai M. So titik yang kita ada ialah titik 06 dan juga titik -20. Jadi dari situ kita boleh cari nilai M dia. Okey, rumusnya saya tulis dahulu, rumus kecerunan. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi awak akan dapat 6 tolak 0 per dengan 0 tolak -2. Kat sini awak dapat 6 per dengan 2. Jadi kecerunan awak adalah 3. So nilai yang kita sedang cari sekarang sebenarnya M. M ialah 3. Kemudian paksi X tu adalah paksi yang biru iaitu X kuasa 2. Dan kita nak buat tambah dengan C. Okay, C merujuk kepada pintasan pada paksi Y. Dan kita dapati nilai yang pintas di sini adalah 6. Jadi dia nak suruh kita ungkapkan Y dalam sebutan X. Kita ada mula-mula Y tolak X sama dengan 3X kuasa 2 tambah dengan 6. Dia suruh Madam buat Y sahaja jadi tajuk. Kita akan bawa X ke kanan. So kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah dengan X tambah dengan 6. Itu adalah jawapan soalan nombor 10. Madam buka kepada soalan. Kalau ada sila type. Kalau tak ada, Madam nak bergerak kepada soalan nombor 11. Tapi info yang Madam ajar ni sangat penting. Terutamanya nak mencari nilai M, nak mencari nilai C, iaitu kena guna tajuk garis lurus. Dalam masa yang sama, kita nak buat hukum linear. Okay, kat sini ada combine dua tajuk lah. Okay, nombor 11. Nombor 11, dia bagi kat kita persamaan suatu garis lurus. Garis lurus ni dia bagi yang ini. Betul lah garis lurus sebab dia langsung tak ada kuasa 2. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Dia suruh cari dalam sebutan P dan Q. Yang pertama dia suruh cari kecerunan garis lurus. Okey, dalam sebutan P dan Q. Jadi Madam ambil dahulu soalan dia. PX tambah QY tolak 1 sama dengan 0. QY sama dengan 1 tolak PX. Okey, kemudian Y sama dengan 1 per dengan Q tolak P per dengan Q X. Madam susun cantik-cantik. Biar dia dalam keadaan Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi susunan Madam akan menjadi Y sama dengan negatif P per dengan Q X tambah dengan 1 per Q. Jadi soalan nak tentang
gradient, kecerunan. Kecerunan ditunjukkan oleh nilai M. Jadi nilai kecerunan kita bersamaan dengan M kita bersamaan dengan negatif P per dengan Q. Selesai. Mencari kecerunan dengan mencari kecerunan garis itu dalam sebutan P dan juga Q. Okay, Madam buka soalan, kat mana tak faham, soalan 11A. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, dia bagi yang seterusnya. Kecerunan garis lurus yang berserenjang. Kata kuncinya ialah serenjang. Dengan garis yang kita buat tadi. Okey, dengan garis yang kita buat tadi. Jadi yang kita buat tadi tu kita namakan dia M1. Kemudian kita belajar M1 darab dengan M2 bersamaan dengan negatif 1. Jadi soalan suruh kita cari kecerunan garisan yang kedua iaitu serenjang bersamaan dengan negatif 1 per sebenarnya bahagi tau. Per dengan negatif P per dengan Q. Tetapi daripada sekolah rendah lagi kita belajar negatif itu menyebabkan berlakunya pertukaran bawah naik atas, atas turun ke bawah. So dia akan jadi nilai Q per dengan negatif P. Negatif dengan negatif ni boleh kita jadikan dia positif lah. So akhirnya kita dapat kecerunan yang kedua ialah Q per dengan P. Sebab dia tak suruh kira sekarang ni, dia nak tahu soalan 2015 ke atas dia dah mula nak uji konsep pelajar sahaja. Okey, jadi kecerunan garisan yang serenjang ialah Q per dengan P. Okey, ada sebarang soalan? Sila nak buka mic pun boleh, nak tulis pun boleh. Sebab lepas ni kita nak masuk soalan tahun 2016. Saya terambil soalan itu sebenarnya yang ini kita kena guna nanti bila kita buat latihan yang paper yang kat belakang, paper 2 rasanya. Yang ini kita kena guna kertas graf. Okay, dia ambil masa sedikit lah. So kita skip yang itu. Madam terambil soalan nombor 7. Okay, terambil. Alang-alang terambil, Madam ajar sekali lah. Okay, Madam ajar sekali. Kerana kita belajar sebelum ni, M adalah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Itu adalah kecerunan. Ada satu lagi tentang kecerunan. Kecerunan bersamaan dengan dy dx. Pun sama sebab bila kita tolak paksi Y, itulah dia kata beza di antara paksi Y. Bila X2 tolak X1 sebenarnya kita mencari perbezaan untuk paksi X. Itu dia tentang benda yang sama tetapi dipelajari dalam konsep yang berbeza-beza. Okey, tengok dia kata dia bagi dekat kita ada di atas dan ada di bawah. Okey, ada di atas dan ada di bawah. Kemudian dia kata diberi bahawa garis lurus itu selari dengan tangent kepada lengkung pada titik P. Okay, diberi bahawa garis lurus itu selari dengan tangent kepada lengkung itu pada titik P. Apakah maksudnya? Okey, maksudnya ini graf awak ada titik P, ada satu garisan berwarna merah lah di sini saya buat. Dia melalui titik ini dan dia sentuh titik itu sekali saja. Sekali saja. Garisan merah itu
selari dengan garisan hitam. Itu maksud soalan ni. Okey, itu maksud soalan ni. Garisan merah itu adalah tangent pada titik P. Dia sentuh sekali dan dia lari. Itu maksud diberi garis lurus itu selari dengan tangent bla bla bla. Okey, kemudian saya ulang lagi sekali. Darjah 7 menunjukkan sebahagian lengkung Y. Diberi persamaan tu kita panggil reciprocal dan satu garis lurus. Dia cerita tentang ada satu garisan berwarna biru ni sebahagian saja dia kata dan ada satu garis lurus. Okey, kemudian dia kata diberi bahawa garis lurus itu selari dengan garisan merah. Garisan merah tu menyentuh titik P, pada titik P saja dia sentuh, jadi namanya nanti ialah tangent. Jadi dia suruh cari nilai Q. Betapa soalannya begitu. Dia suruh cari nilai Q. Okey. So untuk pengetahuan pelajar, nilai Q di situ kalau kita buat Y sama dengan MX tambah C, jadi awak punya sekarang ialah nilai Y awak, Y kecil. Nilai 2Q itu adalah nilai M, nilai X dan pintasan lalu dekat kosong. Patutlah tak ada nilai dekat belakang ni, tambah ada kosong rupanya. Jadi clue kita ialah kalau kita jumpa M yang merah, automatik kita akan dapat M yang biru. Dan automatik kita dapat nilai Q. Jadi sekarang kita nak kisahkan yang warna merah dulu. Okey, apakah garisan yang berwarna merah? Okey, garisan berwarna merah ialah Y sama dengan 2X tolak 6 per dengan X tambah 2. Okey, X tambah 2. So sekarang ni saya nak cari kat situ. Cuba awak tengok garisan ni, saya padam sekejap. Okey, saya padam sekejap. Awak perhatikan titik titik P di sini, dia memotong paksi X. Jadi sebenarnya nilai Y-nya adalah kosong. Itu step yang pertama. Jadi mula-mula, Madam tengok titik P tu dia potong paksi X, jadi Y dia kosong. Bersamaan dengan 2X tolak 6 per dengan X tambah 2. Kemudian apabila X tambah 2 ni Madam bawa ke sana, dia kena darat dengan kosong. Bila dia darat dengan kosong, dia dapat masih lagi kosong. Sama dengan 2X tolak 6. 6 sama dengan 2X. Jadi dekat situ kesimpulannya X sama dengan 3. Jadi titik P di situ sebenarnya pada koordinat 3, 0. Titik P ni sebenarnya 3, 0. Titik yang disentuh tu. Okey, so sekarang baru Madam nak mencari kecerunan dia. Lepas dapat, baru Madam masukkan nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 0. Okey, yang ini tinggi sedikit. Sikit je tinggi. Okey, kecerunan sama juga dengan dy dx. So, Madam gunakan sedikit inovasi di sini untuk membantu pelajar. Okey, Madam nak guna kaedah akaun tunai huruf T tu. So, Madam buat U sama dengan yang atas. U yang warna kuning. Sekejap, tukar warna. U yang warna purple. Okey, U ialah 2X tolak 6.
manakala yang berwarna biru adalah V. Okey. Pembezaan, ni tajuk pembezaan. Kemudian madam buat proses du dx. Madam buat proses pembezaan tau ni. Tajuk pembezaan tingkatan 5 intro dia tu. So du dx madam dapat 2. dv dx madam dapat 1. Ataupun tak ready nak belajar pembezaan? Kalau tak, madam skip dulu. Boleh So, madam teruskan. Kalau boleh, madam teruskan sebab dia alang-alang. Dia alang-alang sebab dia tajuk dia combine. Tajuk dia combine. Saya tak boleh nak buat apa dengan tajuk AdMed ni. Dia memang combine. Okey, kemudian madam buat macam kita buat account tu. Macam kita belajar kemahiran hidup tu. Kita nak buat benda ni sebab kita nak suruh matematik AdMed ni nampak mudah. Kita cross yang ini. Kita cross, kita dapat 2 darab X tambah 2. Kemudian kita cross yang ini pula. Darab dengan 1 je. So yang ini dapat 2X tolak 6. Okay. Kemudian sebab soalan ini adalah petua bahagi. Okay, petua bahagi. Jadi ada rumus dia iaitu dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx per dengan v kuasa 2. Rumus diberi semasa exam. Okay, rumus ni diberi. Madam tunjuk rumusnya. Jangan tunjuklah nanti tak jumpa cari soalan. Semula-semula. Nanti kita tunjuk semula. Ambil yang rumus madam hafal ni je. Okey, sekarang ni madam nak cari dekat mana ada v du dx. Ini v, ini du dx. Madam dah kira dapat yang bawah ni dah. Dah kira dah tadi. So nilainya ialah madam kembang 2x tambah 4. Madam kembang ni. Tolak dengan u. Ini nilai u. Nilai u. Ini dv dx. Sebab tu madam cross tadi. Dan awak dapati jawapannya ialah kurungan 2x tolak 6 per dengan nilai v kuasa 2. Ini adalah nilai dy dx. Dan awak kena tahu nilai x awak adalah 3. Nilai y awak adalah 0. Okey, so bila kita ganti di sini, nilai yang kuning ni, madam ganti dengan 3. Okey, madam ganti dengan 3 nilai kuning tu. Jadi awak akan dapat 6 tambah 4 tolak kurungan 6 tolak 6 per dengan 3 tambah 2 kuasa 2. Okey. So yang dalam ni dah kosong dah ni. So 6 tambah 4, 10. 3 tambah 2, 5. 5 kuasa 2, 25. Kita tekan je kalkulator. 10 per 25. Dia kecilkan jawapan untuk kita 2/5. Okey. Jadi kecerunan dy dx itu sebenarnya kecerunan adalah 2/5. Dan tadi madam bagi tahu dah nilai M kita dekat sini tadi, okay, M kita tadi adalah 2Q. Dan kita kira tadi kita dapat nilai M kita 2/5 sama dengan 2Q. Soalan nak nilai Q.
Betul ke saya kira tu? 2Q. Okey, betul-betul. Okey, 2Q sama dengan 2/5. Jadi soalan minta Q. Q sama dengan 2/5. Okey, 2 yang ini hubungannya darab. Jadi dia pergi ke sebelah sini, dia jadi bahagi. So, sini nombor 2. Dan dia boleh cancelkan. Jadi nilai Q awak ialah 1/5. So, dia dalam sedikit soalan 2016. Okey, silakan. Kalau ada soalan, sila tanya. Dia dah mula combine soalan linear dan juga pembezaan. Saya tak sure sebab saya just ambil daripada soalan buku pasir sahaja. Tapi saya perasan mulai 2016 memang semua topik dia dah upgrade soalan jadi semakin susah. Kalau awak tengok 2011, dia macam happy je soalan dia. Tapi yang belakang-belakang ni memang dia dah pulas. So kalau kita nak lebih berpulas, kita kena memang ambil set soalan sebenar lah. Set soalan yang dalam tu memang ada kombinasi. Okey, itu nombor 7. Tapi Madam bagi tahu siap-siap lah, dia dah campur dengan tajuk pembezaan. Okey, tak apa. Kita pergi patah balik kepada bentuk seterusnya yang lebih mudah. Masih lagi tentang garis lurus dan kita kena faham beberapa istilah. Okey, nombor 8 dahulu, dia pendek balik. Saya tulis itu 2015, saya rasa 2016 ni, tersalah tulis ni. Okey, garis lurus. Garis lurus yang ini menyilang paksi X menyilang paksi Y pada 5K. Jadi gambaran dia macam ni, kita ada graf. Garisan tu dia akan potong paksi Y ini dekat 5K. Itu gambaran dia. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar, dia suruh kita ungkapkan H dalam sebutan K. So, Madam ada sekarang 2Y sama dengan 3X tambah H tambah dengan 4. Bila kita nak buat garis lurus, kat sini mesti Y je jadi tajuk. Sama dengan 3/2X tambah dengan H tambah 4 dengan 2. Okay, ada soalan tak Madam buat yang warna merah? Ada soalan tak yang Madam buat yang warna merah? Boleh. Okey, kemudian dia suruh Madam ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi kita dah declare tadi, nilai yang di sebalik ni, kita buat Y sama dengan MX tambah C. Jadi C kita sekarang adalah H tambah dengan 4/2. Dan pada graf tadi, dia dah bagi tahu sama dengan 5K. Jadi dia suruh jadikan H sebagai tajuk. Jadi mula-mula H tambah dengan 4 sama dengan 10K. H bersamaan dengan 10K tolak dengan 4. Okey, awak boleh tengok Madam tak tipu, soalan hujung-hujung tu memang dia tak nak nilai. Okey, dia tak nak nilai, dia nak dalam sebutan. So kita dapat jawapannya 10K tolak 4. Okey, itu je nombor 8. Dia nak uji kita benda tu saja. Jadi nak tak nak pelajar kena ada kemahiran menukarkan jadi Y sama dengan MX tambah C yang ini. Baru kita boleh cope dengan apa yang diberi oleh soalan. Soalan bagi pintasan Y adalah C. Jadi maklumat yang pertama, pintasan Y dekat 5K, kita buat dapat yang ini. Bila kita selesaikan kiri kanan, kita dapat menjawab soalannya. Okey, itu nombor 8. Okay, we go number 9. Okay, number 9 kita tengok
banyak garis-garis tu ya. Banyak garis-garis sehingga kadang-kadang kita takut nak jawab. Tapi medan cadang kita kalau boleh bawa highlighter, bawalah masa exam. Kalau tak boleh, garislah. Okey, bawalah pen warna-warni. Rajah 9 menunjukkan 2 garis lurus pada suatu satah Cartesian. Kedua-dua garis lurus itu berserenjang satu sama lain. Okey, berserenjang. Jadi Madam buat sudut 90 darjah kat sini. Dekat sini Madam dah boleh intai dah. Yang pertama, dia potong part sini dekat nombor 4. Macam mana tahu? Ni nilai kat belakang ni tunjuk. Kemudian M1 sama dengan, dia ditunjukkan oleh nombor 3 depan ni kerana itu adalah M. Kita buat tadi Y sama dengan MX tambah dengan C. So kita dapat 2 info dari situ. Jadi M1 kita ialah 3. Okay. Jadi kalau awak nak tahu nilai Q, awak kena tulis lagi sekali Y sama dengan MX tambah dengan C. Awak dapat maklumat bahawa Q itu adalah M yang kedua. Q itu adalah M yang kedua. Jadi kalau soalan tanya nilai Q di sini, sebenarnya dia tanya M2. Kita belajar M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per dengan M1 yang kita dapat tadi, 3. So, jawapan nilai Q atau nama-lamanya M2 ialah negatif 1/3. Jadi sangat penting penerangan-penerangan Madam sebelum ni kerana dia bermain dengan konsep. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey ke? Okey, so dia guna perkataan serenjang tu ya. Dia guna perkataan serenjang, automatik lah kalau serenjang benda ni bermain lah. Dia akan berperanan. Okey, kemudian dia suruh Madam cari. Dia bergabung pula dengan chapter 3. This is bahasa Inggeris pula. Ini adalah bab 3 tingkatan 4. Dia cross lagi subjek Dia cross lagi. So kita ada sekarang, Madam cuba drawkan sedikit kat sini. Kita ada garisan berwarna hijau. Kemudian kita ada garisan berwarna biru. Oh my God. Okay, garisan berwarna biru. Okay, tak boleh tangan saya ke apa ni? Okay. So titik yang bersilang di situ sebenarnya kita boleh guna persamaan serentak. Okay, persamaan yang warna hijau dulu. Y sama dengan 3X tambah 4. Persamaan 1. Persamaan yang warna biru adalah Y sama dengan tak tahu. Y sama dengan tak tahu dan tak tahu tadi dah dapat dah tadi. Negatif 1/3X tolak dengan 6. Okey, tolak dengan 6. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Sebenarnya kalkulator dah boleh kira tapi Madam nak ajar. Okey, yang pertama kalaulah pelajar rasa trauma dengan pecahan, tak ada masalah. Sebab kita ada kalkulator, jangan risau kita ada kalkulator. Okey, pelajar buat je macam tu supaya kita boleh bertenang. Okey, kita relax, kita garis untuk kita bertenang. Okey. Yang pertama 1 tolak 1 mati Y. Y jadi kosong. Lepas tu kita nak buat tolak di sini tolak. Kita nak buat 3 tolak negatif 1/3. Kita guna kalkulator. Saya lupa saya tukar kalkulator belah sana. 3 tolak negatif 1/3. Tak ada masalah kalkulator ada. Okey, dapatlah jawapan kita
10/3. Tak apa canggih kan? 10/3 X. Kemudian kita ada kat situ 4 tolak operasi dan nilainya kebetulan -6. Oh, dapat 10. Okey. Lepas tu kita akan modify lah ni. Kita modify Yang pertama, saya bawa -10 sama dengan 10x/3. Okey, kalau nak senang, saya buat pertukaran tengok 3 ni nak duduk dekat -10 turun bawah. So dia akan jadi 3, kita bagi dia negatif dan nanti 10x ni yang asal per dengan 10 supaya kita boleh matikan 10 dan 10, maka nilai X kita adalah -3. Soalan suruh kita mencari titik F. Kita dah dapat nilai X-nya -3. Kita kena cari siapakah suaminya kat sini. Macam mana nak cari nilai Y? Okey, kita boleh gantikan sama ada dalam 1 atau 2. Contohnya kalau dalam 1. Y sama dengan 3X tambah 4. Y sama dengan 3. X kita -3. Tambah dengan 4. Jadi -9 tambah dengan 4 dapatlah -5. Jadi koordinat F ialah -3, -5. Okey, selesai soalan nombor 9. Okey, tajuk 7. Okey, tajuk 7 yang ini. Dan dia campur sekali lah. Okey, bercampur-campur aduk lah. Okey, ada soalan tak? Kita ada 2 lagi soalan untuk tajuk ni. Besok kita boleh alih tajuk lain lah. Okey, so Meda teruskan lagi. Tahun 2016. Okey, nombor 16. Kali ni soalan memang dia betul-betul tajuk 6. Yang ni betul tajuk 6. Okey. Tajuk 6, hukum linear. Kenapa? Kerana paksinya Madam tengok dah jadi bukan Y. Di sini pula jadi kuasa 3. Okey, kita tengok balik soalan dia. Madam terus fokus kepada yang BM. Jangan tengok yang BI lah kalau kita tak nak tengok dia banyak. Fokus kepada yang ini. Okey, soalan asal kita, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak Q per dengan X. Q tu kena buat ekor. Kalau tak, awak ingat nombor 9. Kemudian, Madam perhatikan, sepatutnya di depan Y ni kena ada satu huruf lain, iaitu huruf X. Jadi, Madam terpaksa buat proses semua sebutan darab dengan X. Jadi, dia akan menjadi XY sama dengan 2 daripada X kuasa 2 dia akan jadi kuasa 3 sebab yang ni darab X, yang ni darab X, yang ni darab X. Yang hujung Q per dengan X darab dengan X. Akhirnya Madam boleh matikan X ni dengan ini. Jadi dapatlah kita seperti yang soalan nak, paksi XY sama dengan 2 adalah nilai M. Nilai X kita adalah X kuasa 3 tolak dengan Q. Di mana ini adalah nilai Y, ini adalah nilai M, itu adalah nilai X tambah dengan C. Okey, Madam buka dulu kepada soalan. Kalau nak bertanya, silakan. Ada tak yang mana-mana nak tanya?
Proses media ubah dulu. Cara tadi yang mana ya? Cara tadi. Kalau nak guna cara tadi dia memang bagi terus kan? Ada yang soalan yang bagi secara terus. Yang ini dia bagi direct y tolak x. Dan soalan tadi dia pusing daripada yang dia bagi, dia tanya info. Ada juga dia bagi yang macam kita sedang buat ni sebab dia ada banyak pattern soalan. Soalan ni kita panggil agak besar lah. Okey. Okey, yang ini dia dah bagi cuma keadaan fungsi kita sekarang, graf memang dia bagi XY, tapi kat sini dia tak sekata dengan apa yang dia bagi. Yang ini dia bagi XY, tapi di sini Y. Jadi media kena samakan. Berbanding yang tadi, dia bagi kat situ Y tolak X, kat sini pun Y tolak X. Iaitu soalan dia lah, ikut kehendak soalan kan? Okey. So sekarang ni soalan tanya, pendek je soalan tanya. Dia suruh Madam cari, Madam nampak nilai Q dulu Madam nak jawab nilai Q dulu. Madam buat warna kuning ni. Madam nak jawab Q dulu kerana Q ini adalah nilai C. Dan nilai C itu adalah 3. Macam mana nak cakap? Dia pusing-pusing. Okey, jadi Madam ada sekarang nilai C Madam ialah negatif Q. Dan graf Madam menunjukkan nilai C adalah 3. Kesimpulannya, nilai Q adalah negatif 3. Boleh? Kan? Okey. Lepas tu Madam nak cari, barulah nak cari nilai H. Bila kita tengok soalan, Madam buat warna hijau warna hijau. Nilai M kita adalah 2. Itu daripada yang kita buat. Daripada graf pula, titik ni adalah titik 0,3. Iaitu nilai Y-nya yang 3. Jadi kita mencari kecerunannya sama dengan 13 tolak dengan 3 per dengan H tolak dengan 0. Dan M kita yang warna hijau tadi ialah 2. Bila kita selesaikan 13 tolak 3 dapat 10 per dengan H sama dengan 2. Madam buat pertukaran. H dengan 2 ni Madam buat pertukaran. Jadilah 10 per dengan 2 sama dengan H. Maka nilai H kita sama dengan 5. Itu memang original tajuk 6. Ori tajuk 6. Cuma dia masuk sikit rumus kecerunan tu sikit je. Okey, baik Nombor 12, beres. Last. Nombor 19. Last dah. Okey. Ini soalan 2017. Dah pergi kedai buku, lupa juga nak cari buku soalan terkini. Okey, so kita tengok lagi sekali 2017 sebab dia mungkin rasa seronok pelajar tak boleh jawab, dia ulang lagi sekali. Paksi Y telah X tapi cerita di sini adalah Y. Itu kata kunci dia. Jadi sekarang ni kita kena ubahlah soalan kita. Jadi saya besarkan. Kita nak suruh Y jadi tolak X. Jadi X ni kena hijrah ke sana. Y tolak X sama dengan R kurungan 1 per X kuasa 2. Kita dah check. Yang warna biru
dah sama, dia adalah Y. Sama dengan R mengambil nilai M. 1/X kuasa 2 adalah paksi. Jadi, ia adalah X. Oleh kerana tidak ada nombor di belakang, maksudnya tambah dengan kosong. Pintasan Y kita adalah kosong dan C kita adalah kosong. Jadi kalau dia sambung garisan ni, sebenarnya dia memotong pada kosong, tapi dia saja tak sambung. Okay, dia saja tak sambung, nak suruh pelajar berfikir. Jadi kita nak tengok dia tanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tanya apa. Ungkapkan H dalam sebutan P dan juga R. Kita tengok di mana ada H. Mudah saja. Okey, so kita dah kata nilai M kita, kalaulah kita unjurkan seperti yang Madam kata tadi, kita titik kat sini adalah titik kosong-kosong. Jadi M dia adalah 5P tolak kosong per dengan H per 2 tolak kosong. Dan nilai M kita sekarang ditunjukkan oleh nilai R. Jadi samakan dengan R. Saya tulis cantik-cantik. 5P, saya buat pertukaran, suka sama suka, R pergi bawah dan kat sini jadi H per 2 tolak kosong, tak ada nilai lah. Okey, dan dia suruh cari H sebagai tajuk. Jadi Madam tinggalkan H di sini. 2 pergi sana, dia akan jadi 10P per dengan R. Maka kita dah ungkap H dalam sebutan P dan juga R. Selesai nombor 19. Okey. Silakan, kalau ada soalan silakan. Tajuk ni banyak soalan yang keluar, tetapi bercampur-campur di antara tajuk 7 dan masuk juga tadi tajuk pembezaan tingkatan 5. Masuk juga tajuk 7 tu geometrik koordinat yang ada nilai M dengan N, tembereng garis tu. Okey, Madam persilakan kalau ada soalan, Madam tutup rakaman sekejap supaya rakaman awak jadi pendek.